Baik, ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami telah ciptakan kamu wahai umat manusia, summa sawwarnakum, kemudian kami membentukkan kamu. Tuhan ni bentuk ni, bukan kita jadi dengan sendiri ada kaki bawah kepala atas, bukan jadi dengan sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang membentukkan kita begitu. Tuhan buat kita begitu. Baik, summa qulna, kemudian kami berfirman, kami perintahkan lil malaikah, kepada para malaikat. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam. Yang paling manusia yang pertama lah. Fasajadu, dan mereka itu semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia tak nak sujud. Lam yakum minas sajidin, dan dia itu tidak tergolongan dalam orang-orang yang sujud. Dia, iblis ini tidak tergolongan dalam kalangan mereka yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Kan? Jadi yang ada di langit masa itu, para malaikat yang ada di langit masa itu semuanya sujud kepada Nabi Adam, memberi pengiktirafan, mematuhi perintah Allah supaya memberi pengiktirafan kepada Adam, semua patuh kecuali iblis. Tuhan tanya dia, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tuhan tanya, qala, Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menegahkan engkau wahai iblis, alla tasjuda id amartuk, menegah engkau daripada sujud id amartuk, ketika aku perintahkan engkau supaya sujud. Tuhan tanya balik dia, kenapa, apa yang menyebabkan kamu tak nak ikut perintah aku ini supaya sujud kepada Adam alaihissalam? Apa jawab iblis? Qala, katanya iblis, ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia, aku lebih mulia daripadanya. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia daripada tanah. Itu alasan iblis. Kan? Jadi takbur yang ada dalam diri dia tu, dia akan mendorong mencari alasan supaya menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya takbur ni. Orang yang ada takbur dalam diri ni, dia akan sentiasa mencari-cari alasan untuk mengiyakan tindakan dia itu, sekalipun tindakan tersebut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita hari inilah. Kalau kita tak setuju dalam sesuatu perintah Allah tu, jangan ceritalah, hati akan cari alasan supaya tak buat. Jadi kena beri perhatian ni. Orang yang ada takbur dalam diri akan sentiasa mencari alasan supaya dia meninggalkan perintah Tuhan. Tu kena ingat tu. Kan? Okey. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, qala fahbit minha, turunlah kamu, keluarlah kamu daripadanya, daripada surga ni. Fama yakunu laka an tatakabbara, tidak patut sama sekali bagi kamu an tatakabbara, kamu membesarkan diri fiha, dalam surga ni. Tu ayat tu. Fakhruj, keluarlah, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau ni tergolong dalam golongan orang yang hina. Satu perintah Allah yang iblis engkar, terus dia dikeluarkan daripada syurga. Jadi malah kita kena ambil berat lah. Kita hari ni kena sentiasa kena muhasabah diri. Sentiasa kena muhasabah diri sebanyak mana kita junjung perintah-perintah yang wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Sebenarnya Tuhan ni memberi perintah, memberi tanggungjawab. Tuhan bagi atas dasar kemampuan kita dah sebenarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan satu bebanan kecuali kita mampu buat sebenarnya. Solat pun, abang nak cerita pasal solat je lah. Solat pun sebenarnya ringan. Buat tu, kalau kita sihat dalam keadaan berdiri, demam boleh duduk, demam lagi boleh tidur. Makna benda tu taklif Tuhan tu ikut kemampuan kita. Faham tak? Orang ni kalau dah gila pun Tuhan tak wajib dah. Maksudnya kita dalam keadaan normal ni, dalam keadaan mampu solat, kena solat lah. Boleh. Jadi kalau kita keras hati, itu yang tak boleh dah.
Tak boleh tu. Mana kena perhatikan cerita ni, kena tengok. Kalau iblis sudah langgar satu perintah, Tuhan boleh mengeluarkan dia daripada surga dan menghukum dia sebagai golongan yang terhina. Kena tengoklah bagaimana orang-orang yang melakukan banyak kesalahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedar dan dalam keadaan dia mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena muhasabah diri, kena bertanya hari-hari, kena bertafakur, kena fikir supaya kita sedar, supaya memberi ketakutan kepada kita. Okey. Baik. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan iblis keluar daripada surga, maka iblis minta, qala, berkata iblis tadi, anzirni ila yaumi yub'atsun, berikanlah kepada aku tempoh sehingga hari kebangkitan. Maksudnya iblis meminta supaya umur dia panjang dia. Supaya dia boleh hidup daripada dulu sampailah hari kiamat. Apa Tuhan kata? Qala innaka minal munzari, sesungguhnya engkau diberi tempoh, termasuk golongan yang diberi tempoh. Jadi ceritanya di sini maknanya iblis itu merupakan satu makhluk yang sangat lama lah, tua lah, banyak pengalaman lah tu. Mana orang yang paling lama hidup ni dia akan banyak pengalaman dan dia akan cerdik lah nak buat apa, nak mencari, nak menggoda manusia, dia akan banyak pengetahuan. Jadi kena berhati-hati dengan dia. Okey. Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini iblis berkata, fa bima aqwaitani, dengan apa yang telah engkau menghukumkan aku salah, la aqudanna lahum, maka aku akan menghalangi mereka, aku akan menggoda mereka, aku akan pujuk mereka siratakal mustaqim, supaya menyimpan daripada jalan yang lurus. Itu sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia enggan sujud kepada Adam AS, ketika Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia, dikeluarkan daripada surga, maka ketika itu dia bersumpah bahawasanya dia akan menggoda manusia. Yang kita duk berat nak buat perkara-perkara baik, ada bisikan-bisikan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, itu adalah was-was daripada iblis. Tengoklah kalau kita nak buat sesuatu baik tu, adalah contohnya paling mudah lah, kita nak bagi derma kat orang, sedekah kat orang, mesti ada satu perasaan, banyak ni, kan aku tak cukupkan. Itu satu was-was. Yang satu was-was supaya menghalangi kita supaya tidak melakukan kebajikan. Sama juga benda lain lah, termasuk melewatkan waktu solat pun dia akan mari, tak apa dulu, tunggulah, boleh semaya sekejap lagi. Itu satu was-was supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sumpah iblis, dengan sebab engkau menghukumkan aku sebagai salah, maka aku akan menghalangi mereka daripada jalan yang lurus. Baik, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Tu dah sampai ayat pertama ni. Kemudian summa la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka, katanya iblis. Aku akan datang kepada mereka, iaitu anak-anak Adam dan anak-anak Adam sampai hari kiamat, min baini aydihim, daripada arah depan mereka. Iblis sentiasa datang daripada arah depan kita untuk menghalangi kita daripada jalan yang lurus. Wa min khalfihim, kalau mereka tak berjaya daripada arah depan, mereka goda daripada arah belakang, hasut daripada arah belakang. Dan kalau tak berjaya daripada arah belakang, wa an aymanihim, dan daripada sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan daripada sebelah kiri mereka. Maknanya di sini kehadiran iblis untuk menghasut manusia, dia akan datang dalam segenap arah, yang daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan daripada kiri. Sebab itulah dalam sembahyang kita, abah sikit-sikit sembahyang ni, bab ni kita laku semua kan. Allahu Akbar kan. Kita sembahyang kan. Marilah perkara untuk kita fikirkan supaya kita lalai daripada apa yang sedang kita buat. Betul tak? Sedar kita, berapa rakaat dah? Aku baca ke Fatihah. Itu satu hasutan lah tu, supaya solat kita tak sempurna. Jangan ceritalah kalau kita Allah Akbar, kita fokus ni, kita berjaya jaga Fatihah, dalam surah Al-Azim pula dia datang. Dia akan datangkan perkara-perkara supaya kita berfikir, supaya kita melalaikan, supaya kita tidak khusyuk di dalam solat, supaya kita lalai Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita menjadi ragu. 3 rakaat ke?
4 rakaat ke, itu menyusahkan kita. Itu sebenarnya membebankan. Jadi apabila kita sudah ragu, solat batal, nak solat kali kedua pun beban. Jadi penat benda tu. Iblis ni dia tak akan berputus asa. Maknanya kita kena sentiasa berjuang. Setiap kali solat kena berjuang. Maknanya kalau kita abaikan kita solat begitu, dia akan datanglah dari depan, dari belakang, daripada kiri dan daripada kanan, supaya kita tidak sempurna solat tu. Itu solat. Samalah dengan amalan-amalan lain. Begitulah keadaan iblis. Dia akan datang, dia akan ganggu manusia supaya manusia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dia? Natijah akhirnya, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau tak akan mendapati wahai Tuhan aktsarahum, daripada kebanyakan manusia itu syakirin, sebagai golongan yang bersyukur. Itu iblis nak tu. Dengan sebab godaan dia, hasutan dia, was-was daripada dia tu, maka kebanyakan manusia tidak menjadi golongan yang bersyukur. Maksudnya di sini jarang manusia yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah atas bumi ni, sebanyak mana orangnya orang yang mengakui, orang yang boleh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalangan orang yang beriman, sebanyak mana orang yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh tengok, dan kita tengok kita sendiri dalam kehidupan kita sendiri, sebanyak mana kita peruntukkan masa untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal untuk kita bawa ke akhirat. Jadi kena kiralah semua tu. Jadi kalau kita tengok, betul lah. Wala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau tak akan mendapati kebanyakan mereka itu syakirin, bersyukur. Maksudnya janganlah orang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun Tuhan telah memberi segala-galanya kepada kita. Jadi itu tugas iblis. Last sekali, yang 18. Qala, Allah berfirman, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu daripada surga ini mad'uman madhura, dalam keadaan terhina, madhura, dan dalam keadaan terusir. Maknanya teruk sangat iblis ni, diusir, dihalau daripada surga dalam keadaan hina. Tuhan kata, laman tabi'aka minhum, sesiapa dari kalangan manusia itu, tabi'aka, yang mengikuti engkau, la'amla'anna jahannam, maka kami akan penuhkan ke dalam neraka jahannam. Itu paling menakutkan tu. Minkum, dengan kamu-kamu sekali, ajma'in, semuanya. Ini pemberitahuan oleh Allah, sesiapa yang menjadi pengikut iblis, Allah Ta'ala akan memenuhkan mereka dalam neraka jahannam bersama-sama iblis. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itulah hari ni kita kena ingat tu. Itu kita kena berhati-hati sangat dengan was-was iblis ni dalam segala benda. Faham tak? Jadi abah harap di sini memberi peringatan kepada abah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Abah kena berhati-hati. Alo, do, imam, bi, adik, mama kena berhati-hati terhadap hasutan iblis yang dia cucuk dalam keadaan yang sangat halus sehingga kita tak sedar. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab itulah kita kena sentiasa minta perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Kita kena sentiasa baca juga tu, supaya Tuhan pelindung kita daripada hasutan dia. Sebab apa? Sebab kita takut. Neraka ni bukan jenis main-mainan, dengar saja bukan begitu. Ini satu keadaan, suatu masa nanti setiap orang akan tengok semua. Bukan benda-benda kata ada, bukan begitu. Ini satu perkara yang pasti ada, dan disediakan kepada mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum ni abah dah ajar taubat, apa kena buatlah. Faham tak? Dah taubat, syahadah, abah ajar ni tajuk syahadah dah ajar dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena kata tu. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan sekali kita kata timbangannya terlalu berat. Kerana ukur bumi langit apa lebih berat dari lagi kebajikan yang berada di sebalik kalimah la ilaha illallah. Jadi kena buatlah. Dengan ada kebajikan apa
dengan kita duk sebut-sebut tu, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada hasutan iblis. Maksud selamat di sini kita kena berusaha sepanjang kita hidup daripada kita lahir sampailah kita mati, kita kena sentiasa ingatkan diri kita dan jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Faham tak bi? Jadi kena buatlah. Lepas maya tu kena ada la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali ke, 40 kali ke, 70 kali ke, 100 kali ke, kena ada. Kena tahlilkan kita sendiri sebelum orang tahlilkan kita. Boleh faham tak? Jadi itulah tazkirah pagi ni harapnya memberi manfaat lah, jangan dengar sajalah. Abah pun jangan sebut sajalah. Faham tak? Macam tahlil tu abah dah buat dah supaya jadi ikutan lah. Jadi kebiasaan kita lepas solat kena tahlil. Kena sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.